حمدا كثيرا ثم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما وكل شيء ثم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم افتح علينا حكمة وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين وأغثنا يا غياث المستغيثين اللهم رب يسر ولا تعسر بتمم الخير حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله ونعم الوكيل أما بعد قال مصنف رحمه الله تعالى ونفعني بالعلوم في الدارين ثم قال مصنف في هذا الكتاب أما الرسول عليهم الصلاة والسلام فيجب في حقهم الصدق والأمانة وتبليغ ما أمروا بتبليغه للخلق. Berkata pengarang kitab dengan ertinya, adapun para rasul alaihimus salatu wassalam, maka wajib pada diri mereka itu sifat benar, amanah dan menyampai apa-apa yang mereka disuruh menyampai kepada makhluknya oleh Allah Ta'ala. Baik, Alhamdulillah, dapat kita bertemu lagi nak menyambung siri kuliah kita pada minggu lepas, hari yang sama, hari Rabu, malam Khamis. Jadi kita nak sambung ni bab musyahadah ataupun asyhadu kita kepada Nabi kita, wa asyhadu anna sayyidina Muhammad Rasulullah. Nak mempelajari apakah erti makna perkataan yang kita bersaksi tu. Bersaksi tu satu kalimah yang menunjukkan kepada kalimah perbuatan. Kalau mengaji nahwu dia kata kalimah isim fa'il. Ada perbuatan. Aku menyaksikan, aku bersaksi ataupun aku naik saksi. Macam-macam ulama terjemahkan. Nak menunjukkan perbuatan kesaksian kita kepada Nabi kita atas jalan nama af'al dia Rasul Allah. Maka sebab tu kita belajar atas nama perbuatan dia. Nama perbuatan dia apa? Rasul tu dengan erti nama perbuatan. Sebab tu kita tak lafaz asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan nabiyullah. Ada rahsia-rahsia dia tu. Dan kita pun tak pernah tanya benda-benda macam tu. Kita apa? Ikut sudahlah. Tapi kalau kita tanya, dia jadi satu bentuk ilmu. Ilmu ni didatangkan dengan soalan. Soalan pula dua jenis. Satu soalan nak tahu. Satu soalan bukan nak tahu. Satu soalan nak menguji. Sebenarnya dia dah tahu. Sebab saya pernah tanya macam tu. Banyak soalan nak menguji. Tanya kat kawan-kawan saya ni tak tanya. Kenapa kita tak lafaz asyhadu anna Muhammadan nabiyullah? Dia kata sebab berpandukan pada riwayat hadis macam tu. Jadi kita tanya pula, kenapa Rasulullah tak lafaz hadis wa umirtu an uqatilun nasi hatta yashhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan nabiyullah? Kenapa Nabi tak kata Muhammadan nabiyullah? Nabi datangkan hadis tu dengan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia kata apa? Dia kena tanya Nabi. Pelik tak? Satu ustaz jawab macam tu. Kawan dia kata, hang ni pasal tak mau mengaku jahil. Hang sedap tak aku tanya hang ni bukan soalan aku tak tahu. Soalan hak aku tahu. Di sisi aku soalan tu nama dia istifham ingkari. Di sisi hang tak boleh jawab jadi jahili. Hang tak boleh jahil, hang ustaz. Jadi saya kata kat dia belajar. Dia ni college Universiti Islam. Hati bangga-banggakan tu.
apa nak sebut lupa. Kita akan hafal sekat kuliah universiti kita tak ikut tu. Kita mengaji dalam kampung je ulu-ulu buat. Pondok kita reti sebut nama. Nanti ingat tak disebut lah. Tapi masyhur lah. Orang buat PhD ke di situ, orang buat degree ke di situ. Sebab mereka tak belajar ilmu-ilmu macam ni di situ. Kerana mereka belajar ilmu pun nama dia ilmu muassarah. Kita ni belajar ilmu muktabar. Tengah hari tadi baru bincang di kedai makan lepas mengaji kuliah Zuhur. Siapa tak ada kerja ada lapang, pergilah mengaji kuliah Zuhur. Lepas Zuhur, hari Isnin dengan hari Rabu lepas Zuhur. Bab sifat maknawiyah Allah Ta'ala. Yang kerja pergi buat kerja lah, jangan tinggal kerja pula. Kerja nafkah wajib, nak nanggung keluarga. Yang tak kerja, yang tak ada kerja, rajin-rajin di sana, kan jauh kan. Lepas makan kita duduk bincang. Sambil duduk makan duduk bincang, minum teh tak habis. Kita nak balik tu sembang-sembang teh daripada cerita mengarut asam-asam tu apa. Duduk cerita bab muassarah dengan muktabah. Mereka belajar muassarah. Mereka takkan jumpa benda yang muktabah. Belajar yang muktabah, dia akan kenal apa yang muassarah. Nak so, umpama apa? Orang biasa minum susu fresh. Bila dia kena susu campur air, dia tahu. Dia campur air ni, tapi dah tak ada minum biar. Macam itulah ilmu muassarah. Daripada tak ada belajar biar, daripada tak tahu langsung. Tapi kena kenal hak muktabar. Jadi ilmu muktabar yang nak bincang macam ni, duk bincang persoalan kenapa kita lafaz dalam sembahyang wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kenapa kita tak kata wa asyhadu anna Muhammadan Nabiyullah? Jawab dia senang. Kerana lafaz asyhadu tu merujuk pada perbuatan. Perbuatan apa? Perbuatan i'tiqad, kerja dalam hati. Kalau kerja dengan jasad, kita tahu pakai tangan. Nah, kerja dalam hati ni kerja rohani. Roh kita mana ada tangan. Jadi kerja tu pakai apa? Pakai akal. Akal tu anggota bagi rohani. Baru dapat faham ilmu musyahadah yang orang tak belajar pun di sekolah, di kuliah universiti. Tapi kalimah syahadah ada. Ilmu musyahadah tak belajar. Pelik kita ni. Dulu saya tak pelik. Pasal apa? Dulu pun saya dah betul tak bingung. Masuk jumpa tok guru pondok belajar ilmu-ilmu yang tahqiq, baru jumpa jalan musyahadah. Baru tahu. Bodoh aku dulu. Baru tahu. Baru faham apa yang kita asyhadu, bersaksikan kepada Rasulullah bukan sekadar lafaz, tapi kesaksian yang nyata. Kesaksian apa? Kesaksian ni bahagian rohani. Bukan bahagian zahir. Kalau zahir kita ni lepas belakang. Zahir apa? Zahir mengucap sudah lepas Islam. Tetapi nak valid ataupun sah laku sebagai abidin di sisi Allah, dia mesti dua jalan, zahir dan batin. Batin tu yang kena belajar ilmu-ilmu yang hakikat. Dan syarat hakikat mesti datang pada Allah jalan Rasul. Tak ada jalan lain. Baru dapat terang batin. Baru tersuluh, baru nampak apa yang roh kita kena saksikan. Itu maksud musyahadah. Jadi jawab dia tadi, kenapa lafaz tu datang dengan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rasul tu lafaz, bukan lafaz isim, lafaz fa'il. Lafaz fi'il. Apa beza isim fi'il? Isim ni nama. Maknanya Nabi ni lafaz perkataan yang menunjukkan kepada nama. Nama apa? Nama sifat roh dia. Rasul lafaz isim juga, tapi isim fa'il. Kata nama yang menunjukkan kepada perbuatan dia sebagai Rasul. Kenapa lafaz Rasul? Perbuatan. Sebab kita ada perbuatan yang hendak merujuk kepada perbuatan dia. Pairing dia panggil. Senang faham. Kerana lafaz asyhadu kita tu lafaz memperbuat. Lafaz asyhadu ni memperbuat apa? Memperbuat atas ibadah, atas jalan
batin, hakikat, iaitu menyaksikan sifat Rasul Allah. Sebab tu ulama tulis dalam kitab Amar Rusuluh, dia tak tulis Aman Nabiyu. Sama lah kitab ni pun, dia tulis uraian sifat-sifat Rasul amanah. Kenapa dia tak tulis uraian sifat-sifat Nabi amanah? Tak, dia tulis Rasul. Boleh nampak rahsia-rahsia untuk faham asyhadu kita atas jalan musyahadah. Kerana lafaz asyhadu tu lafaz musyahadah. Musyahadah artinya penyaksian. Maka kita kena mengaku yang kita telah menyaksikan dan sedang menyaksikan sampai bila-bila. Kita kena belajar apa yang kita saksikan. Itu kita. Jadi menyaksikan apa? Sifat-sifat Rasul. Sifat Rasul ada kat siapa? Ada kat Nabi. Sebab apa? Sebab Nabi itu Rasul. Dan bukan semua Nabi jadi Rasul. Ada Nabi yang tak Rasul. Nabi yang tak Rasul lah, macam Nabi Harun dengan Nabi Musa, Nabi Yahya dengan Nabi Isa. Namanya tu Nabi Musa dia Rasul, Nabi Harun dia Nabi, dia tak Rasul. Dia cuma menjalankan dakwah atas wahyu yang turun kepada Nabi Musa. Sebab tu Nabi Musa dia Rasul, Nabi Harun dia Nabi. Berarti apa sini? Maksudnya Nabi pun menyampaikan, Rasul pun menyampaikan. Cuma bezanya Nabi menyampaikan syariat yang datang kepada Rasul. Rasul dia menyampaikan syariat yang memang datang kepada dia. Sebab tu ada Nabi tak Rasul. Dan setiap Rasul tertentu dia memang Nabi. Kalau pengajian moden ni dia dapat macam mana kat kita? Nabi dia tak menyampaikan. Wahyu yang sampai kat dia tu dia untuk amal sendiri-sendiri ya. Rasul memang dia menyampaikan kepada umat. Macam tu pula. Jauh daripada makna perkataan Nabi. Sebab tu kita kena ambil faham Rasul dulu. Lepas tu belajar sifat dia apa? Siddiq, amanah, tabligh, dan setengah kitab dia tambah fatanah. Pasal apa setengah kitab tak berubah fatanah 3 je tu kemudian kita bincang. Jadi oleh kerana ada 3-4 sifat yang kita nak bicara tu, yang jalan dia mesti jalan Rasul. Baru kita faham sifat siddiq, amanah, tabligh, fatanah ni rupanya sifat Nabi. Bila sifat Nabi dia dilantik jadi Rasul, maka tertentu sifat Rasul dan Nabi. Pening sikit nak faham. Ertinya apa sini? Erti Nabi itu dicipta atas 4 sifat tu. Kalau kurang sifat tu, Tuhan tak bagi dia jadi Nabi. Sebab tu tak ada Nabi yang pembohong, tak ada Nabi yang khianat, tak ada Nabi yang menyembunyikan perkara-perkara yang dia wajib sampaikan. Tak ada Nabi yang bengong atau bodoh. Tak ada. Sebab ada orang itikad Nabi bodoh. Buta huruf bodoh. Masalah. Itu kata ngaji ilmu kalam supaya faham kalam. Faham kalam apa? Kalam ummi tu. Yang kita duk baca kunut hari-hari. Ummi yi tu kita. Ummi kita. Ummi itu alih bahasa kata mak. Nabi mak kita. Boleh panggil mak kat Nabi lah. Bukan mak. Tu bahasa. Tu apa? Translate. Yang dikehendaki ni apa? Istilah ummi tu. Kalau faham istilah ummi tu, artinya dia ada 4 sifat tu. Pasal tu dia jadi ummi. Ummi ni kita bergantung pada dia. Tak ada ummi ni, teruk lah kita. Macam ibu negeri Kuala Lumpur. Kalau negara Singapura nak perang dengan Malaysia, dia akan musnahkan Kuala Lumpur dulu. Sebab dia ummi bagi semenanjung Malaysia. Musnah Kuala Lumpur tu payah semua urusan kerja buat kita. Betul? Pasal apa? Pasal Kuala Lumpur tu ummi bagi semenanjung Malaysia.
Tu masuk umi. Ataupun ibu jari lah, bagi senang faham. Ibu jari ni kita panggil dia ibu kan. Ibu tu dalam bahasa Arab umi. Pasal apa pula panggil dia mak? Dia bukan beranak jari lain. Tak. Maksud dia, kalau tak ada ibu ni, nak tulis macam mana? Payah, boleh tulis. Tapi pelik pegang pen. Pegang pen apa tu. Tu maksud umi pada Nabi. Bukan buta huruf. Kalau mengaji moden ni, muasarah. Dia panggil moden ni muasarah. Penceramah moden ni dia kata kat kita, Nabi ni buta huruf. Sebab dia tak tahu membaca, dia tak tahu menulis. Dia topak pula bagi kita yakin. Sebab hikmah dia kalau Allah buat macam tu, sebab kalau dia tulis Quran, dia baca Quran, nanti orang orientalis tuduh dia. Dia yang tulis sendiri Quran tu, bukan daripada Allah. Kita pun anggap. Sebab kita tak kenal apa maksud Nabi. Kata tok guru saya, dah kalau buta huruf nak panggil fatonah pun kita tak mau panggil fatonah dah. Sebab buta huruf ni selalunya orang bodoh. Buta huruf. Dah buta huruf takkan kita nak kata hang pandai noh. Takkan kita macam tu. Dah buta huruf tak dia baca, takkan kita nak puji dia pandai. Kita akan kata hang ni bodoh, baca tak erti. Macam tulah umpama kata guru saya. Itu kata ilmu kalam. Salah kalam membawa kepada rosak akidah. Tak ada Nabi bodoh. Dan Nabi tak perlu menulis. Tak perlu membaca. Allah buat dia macam tu. Tu maksud umi. Lepas tu kita bergantung kepada kecerdikan dia. Orang bodoh yang kena belajar tulis dengan kena belajar baca supaya tak dipanggil bodoh, baru jadi cerdik. Tak apa tak? Nabi dia lahir dengan sifat cerdik dah. Kenapa dia nak pergi belajar baca? Kenapa dia nak pergi belajar tulis? Sifat tu Allah buat sebelum buat jasad dia lagi. Sifat tu Allah buat untuk roh dia, jasad. Belum ada nutfah mudrah. Ayah anda bunda pun belum kahwin lagi pun. Allah dah masukkan sifat tu dalam roh dia. Berarti kata dia Nabi ni ketika roh dia lagi. Itu maksud Nabi. Awal dulu kita cerita dah. Saja sebut pergi. Takut dia royuk lah. Dia jauh. Pasal ni kita bincang mula-mula dulu ni. Mula-mula buka bab sifat Nabi. Itu maksud Nabi. Atas sifat-sifat macam tu yang kita panggil dia ummi, sebab dia ada kriteria-kriteria. Bukan pasal dia tak erti baca, tak erti tulis. Dia tak perlu baca, tak perlu tulis. Sebab dia ummi dah. Dia Nabi dah. Apa maksud ummi dan Nabi? Fatanah tu ada pada dia. Pasal apa dia fatanah? Sebab dia ada siddiq, dia ada amanah, dia ada tabligh. Orang yang tak fatanah dia tak buat 3 kerja. Kerja apa? Kerja siddiq. Orang yang tak siddiq dia dusta. Dusta ni sebab bodoh, dusta. Kalau orang cerdik dia tak dusta. Dia akan berani dengan kebenaran. Kalau orang bodoh dia akan khianat dengan amanah yang diberi atas dia. Kalau orang cerdik dia tak akan khianat. Walaupun menanggung kerugian material, tapi di sisi Allah besar ganjaran dia amanah. Tu orang cerdik akan pegang amanah. Tabligh ni menyampaikan. Orang menyampaikan apa yang sepatut disampaikan kepada keluarga, adik-beradik, saudara-saudara umat dengan hikmah. Bukan dengan hukum paksa, kekerasan, dengan hikmah, dengan bijaksana. Orang bodoh yang menyembunyikan apa yang sepatutnya dia sampaikan kepada masyarakat. Sebab tu tabligh ni tak ada siapa pun terlepas. Apa dia? Menyampaikan urusan-urusan, memberi ingatan atas hukum hakam, dakwah lah dipanggil. Kerana peringatan ni tanfa'ul mu'minin, dia akan memberi manfaat kepada orang-orang yang hendak kepada beriman. Tu kita pergi orang tabligh keluar tu pasal tu. Lebih abang kita ada majlis di surau. Sebenarnya nak abang kata hampilah surau, tapi tak boleh kata gitu. Kata macam mana? Malam ni kita ada majlis di surau. Sebenarnya apa? Nak suruh hang pergi surau lah. Kita nak pergi, tapi tak kata lah macam tu.
malam ni tuan kita ada majlis di surau, kalau ada kelapangan silalah sama-sama dengan kita. Tu sebenarnya nak suruh dia menghidupkan amalan-amalan yang wajib atas tiap-tiap orang Islam. Sembahyang jemaah ni wajib. Tapi wajib dia jenis yang kifayah. Kifayah. Itu bab fiqh kita bincang lain kali. Kita nak bincang bab Nabi ni. Kenal Nabi, pintu dia mesti melalui af'al dia. Baru kenal diri yang ada af'al tu. Seumpama penyamun. Kita panggil dia penyamun sebab diri dia tu kerja dia menyamun. Jadi bila panggil penyamun, sebenarnya kena pada diri dia. Macam tu panggil rasul, panggil af'al, kena pada diri dia, zat dia. Zat dia yang memiliki sifat-sifat ummi, sebab dia dicipta dengan nur. Nur yang bersifat nur tu dengan sifat-sifat nabi. Nabi. Itu makna nabi. Bila dia nabi, dia tak payah nak belajar tulis, nak belajar baca, sebab dia lahir macam cerdik dah. Orang-orang yang kena terpaksa belajar baca, terpaksa belajar menulis sebab dia tak cerdik, maka dia perlu untuk belajar baca dan menulis, baru jadi cerdik. Orang tak boleh claim dia baca, orang tak erti bodoh. Aku belajar lah, dah tahu baca dah. Tak ni bodoh. Baru jadi cerdik. Kalau Nabi nak kena belajar baca dulu, nak kena belajar tulis dulu, kenal huruf, baru cerdik, tu tak payah panggil Nabi. Tu umat nama dia. Beza Nabi dengan umat ni tu. Sebab tu kita sebut sifat ummi ni sifat Nabi. Sifat Nabi tu ada sifat-sifat tu. Maka tak layak kita kata kat dia tak tahu menulis dan tak tahu membaca. Tu nak buat macam mana? Tak perlu menulis dan tak perlu membaca. Sebab tu masyarakat tak pernah nampak Nabi menulis dan membaca, sebab tak ada keperluan tu untuk dia. Tiba-tiba Nabi kenal huruf. Orang yang tak pernah belajar mengenai huruf, Nabi boleh sebut huruf. Macam mana lafaz hadis? Ana Muhammadun bila min Ahmad. Nabi nak ceritakan nama dia. Nama Ahmad dan Muhammad. Nak maksud dia, nama aku ni Muhammad tanpa min Ahmad. Maksudnya. Sebenarnya hadis tu panjang, tapi saya ingat hang tu. Kalau tuan-tuan tak cari dalam riwayat hadis, Imam Malik anak murid Imam Abu Hanifah, kitab Muwatta Imam Malik. Muwatta ni Imam Malik ni guru Imam Syafi'i. Kalau rajin carilah. Saya dah sebut dah. Cari sendiri. Dah internet dah kot, tapi takut dia tulis Arab tak ada baris jenuh kita nak baca. Arab ada baris pun tergagah-gagah. Terjemahan setakat ni tak jumpa lagi Muwatta. Dalam tu mengaji dengan guru saya Pak Lang Zakaria Aluk Janggut. Maknanya hadis ni main lama dah. Hadis. Siapa buat mai? Dia kumpul daripada guru dan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah kumpul daripada guru dan Imam Sadiqi, Imam Ja'fari. Imam Ja'fari ni murid pada sahabat. Bertemu sahabat. Jadi riwayat tu mari pada sahabat. Dapat kat Wahabi, dia kata hadis tu hadis palsu. Satu lagi Wahabi dia kata hadis dhaif. Pasal mereka merujuk pada Bukhari Muslim, tak ada hadis tu. Tak ada. Kalau ada pun pada hadis murid Imam Bukhari. Murid Imam Bukhari siapa? Imam Tirmizi. Imam At-Tirmizi. Yang tu dia kata dhaif ni. Pada Imam Muslim tak ada. Jadi dia kata palsu pula. Dia buka aib dia sendiri. Sebab dia rujuk pada Bukhari Muslim dan Sunan Tirmizi. Sunan Tirmizi, Imam Muslim, Imam Bukhari, pak depa dengan mak depa tak menikah lagi. Zaman hadis Muwatta Imam Malik.
Dia faham tak? Jauh ni. Zaman Imam Syafi'i, Tok Wan dia baru kahwin dengan opah Imam Muslim. Nah, boleh tak? Zaman Imam Malik, baru anak opah dia besar. Pak Imam Malik. Jauh tak zaman tu? Jauh. Zaman Imam Hanbal, baru nak cari jodoh, baru nak jumpa mak Imam Bukhari. Nikah dah ni, Imam Bukhari tak lahir lagi. Jauh tak zaman tu? Kita cerita hadis Imam Malik, hadis cerita tak sahih Bukhari Muslim dengan Sunan Tirmizi. Nak zuriat pun tak ada ni, mak pak mereka pun tak kahwin lagi. Rujukan kita lain, rujukan mereka lain. Sebab tu bercanggah. Ulama-ulama yang membawa ilmu-ilmu yang muktabar ni ulama mazhab. Zaman ulama mazhab, terakhir sekali Imam Abu Hanifah baru kahwin. Mak Imam Bukhari dengan Muslim baru kahwin. Kalau dah beranak pun gamaknya Imam Bukhari baru nak mangkak gamak. Hadisnya kita ambil daripada Imam Malik. Imam Muslim tak erti cari hadis lagi pun. Imam Bukhari belum mengembara cari kumpul hadis lagi pun. Mata gamak kau punyalah jauh. Dia pahabat kat kita tak ada dalam Imam Bukhari Muslim, tak ada lah. Hampa cerita zaman bila? Hak ulama muktabar cerita zaman bila? Mereka buka ayat mereka ni dengan menafikan ulama muktabar. Sebab tu mereka kata kami Quran hadis. Sebab mereka nak abang, mereka tak ikut mazhab. Wahabi ni dia claim dia tak ikut mazhab. Sebab tu dia tolak hadis semua mazhab. Dan ada pula orang kita terpengaruh dengan fahaman Wahabi ni. Sebab mereka tak kenal ilmu-ilmu perjalanan ulum-ulum ilmu-ilmu hadis ni. Ni zaman bila. Hak kita cerita ni hadis yang dekat dengan sahabat. Hak mereka cerita tu hadis yang jauh daripada imam sahabat, imam muktabar. Jadi kita nak ambil yang mana? Faham ni. Zaman tu tak berlaku lagi sahih hadis dhaif, tak berlaku lagi. Zaman Imam Bukhari dah jauh dah baru berlaku sahih dhaif. Pasal nak kategorikan hadis tu pasal apa? Zaman tu dengan Rasulullah dah jauh. Dah lepas pada 3 kurun. 3 kurun jauh. 3 kurun. Mai zaman ni Wahabi dia dengar kita baca hadis yang ada dalam kitab mazhab, dia condemn selalu. Pasal dia tak pakai imam mazhab, bahkan dia memfitnah Imam Ghazali tak erti hadis. Dia bukan ulama hadis. Dia ulama hadis lah. Padahal hadis yang dia ambil tu dah jauh pada Rasulullah. Imam Ghazali ni dekat dengan Rasulullah, selang dengan sahabat. Tu kesalahan. Ni banyaknya orang terpengaruh dengan mereka. Betul mereka semayang waktu itu. Kau nak abang mereka tak ikut mazhab. Kalau semayang waktu itu jaga. Kalau dia semayang waktu itu, nanti orang sangka dia ikut mazhab. Kami tak ikut mazhab. Dia tak. Itu ada Wahabi dia banyak semayang macam tu. Wahabi Melayu kau tak tahu kan. Kita pun semayang elok dia kan. Nampak Imam Wahabi elok kan semayang. Wahabi Melayu ni dia lain macam sikit. Patah balik cerita tadi. Cerita apa? Cerita Nabi kenal guru. Dia cerita ketika Allah hadis panjang tu, ketika Allah cipta roh dia. Di alam masyarakat Arash semua dah kenal Rasulullah dah kenal. Tapi kenal roh. Kerana nurnya tu menyinari seluruh alam, dapat dilihat oleh makhluk-makhluk yang hidup di alam-alam yang batin. Lepas tu kita tak nampak sebab kita hidup alam yang zahir. Nur ni alam batin. Dia halus daripada cahaya. Cahaya masih duduk dalam alam zahir. Cahaya pegang tak boleh, timbang tak boleh. Halus ya. Dia panggil apa? Jirim. Jirim. Nur bukan jirim, dia jauhar. Bahkan setengah ulama kata fardun ala jauhar, lebih halus daripada jauhar. Dia bersifat fardun. Bersifat halus yang timbang tak boleh, pegang tak boleh, tengok tak boleh, tapi ada.
Nak tengok macam mana, tak dapat, melainkan atas jalan hakikat, dengan musyahadah yang batin. Sebab tu dapat dilihat oleh alam-alam yang batin. Alam yang batin duduk mana? Alam yang batin duduk luar kita. Kita duduk dalam alam batin. Kita duduk dalam alam batin. Nama alam kita ni alam zahir. Sebenarnya alam batin ni meliputi kita, cuma kita tak nampak. Termasuklah alam-alam aras batin ni sebab tak nampak, jauh pada kita, tak zahir batin. Dikenali di alam-alam batin, alam-alam aras oleh segala malaikat dan jin dengan nama Ahmad. Dalam riwayat hadis. Tetapi bila Rasulullah lahir, rohnya tu dimasukkan ke dalam jasad. Maka dia dinamakan dengan nama Sayyidina Muhammad. Kenapa? Kerana wahyu datang. Bukan wahyu, dia panggil apa? Irhas datang daripada malaikat membawa ilham. Maka mungkin yang diketuai malaikat. Dalam riwayat dikatakan akhbar 70,000 malaikat. Satu orang malaikat panggil orang, kata seekor anak seorang. Seorang malaikat besar dia seumpama sebiji guli duduk atas kepala. Guli besar mana? Kita planet Earth ni. Bukan sebiji guli, sebutir pasir. Kalau nak dikira dengan saiz malaikat ni besar dia, sebiji pasir duduk atas kepala malaikat. Itulah planet bumi. Kalau nak diukur dengan saiz. Sebab tu malaikat dia tak datang kepada Rasulullah dengan Nabi-Nabi, dia tak datang dalam bentuk dia yang zahir sebab dia alam batin. Tak terjangkau di akal kita sebab kita belum masuk alam batin. Alam syurga, alam batin. Pokok kena pasir 30 tahun. Saat mana pokok tak terbayang di kita sebab alam batin. Jadi malaikat yang jumlah apa? 70,000. Cari dalam kitab Dikatul Akhbar. Perkara-perkara yang khabar-khabar yang di dapat Dikatul Akhbar. Lebih kurang macam itulah. Cerita pasal malaikat, cerita pasal alam malakut, apa semua. Panjang cerita tu. Kita ambil tak 70,000 malaikat diketuai oleh Jibril alaihi salam. Tugas malaikat muhimah. Bawa apa? Bawa nama Rasulullah. Sebab tu mimpi sama dekat nasab-nasab tu kena waris-waris dia. Bangkit pada mimpi, masing-masing nak cerita. Aku mimpi bagi nama kat anak lahir ni, anak yang bakal lahir ni sebagai Sayyidina Muhammad. Datuknya pun kata macam tu juga. Semua setuju. Abu Jahal pun setuju. Sebab tak pernah dengar nama ni sebelum ni, tak pernah dengar. Tak pernah dengar. Nak bunyi lafaz tu sangat sempurna. Lafaz apa nama? Datang daripada lafaz kalimah nama Allah. Memanglah sempurna. Hamada yuhmidu, ahmada tuhmidu, fahuwa hamidun. Nama Nabi Ahmad dengan Muhammad datang daripada nama Al-Hamid. Allah Al-Hamid. Yang kita ada sebut alhamdu tu. Situ terbit kata nama Rasulullah. Masdar dia panggil. Ini kita cerita apa? Atas jalan bahasa dulu. Tak pergi kepada musyahadah. Sebab kita dah musyahadah, dah bermula pada nak masuk salikin dah, pada sifat amanah Rasul. Sebelum kita pergi jauh lagi, nak ambil yang lama sikit. Sebab takut hatu royuk. Sebab ke depan ni nak kait dengan yang tu. Takut tak boleh nak pairing dia, tak boleh nak apa, relate. Jalan apa? Yang kaki, ruh mana ada kaki? Kita berhenti tangguh dulu. Salik. Kena ada suluk. Suluk pasal apa? Suluk pasal sangkut dengan sifat amanah Rasul. Sifat amanah Rasul pada mana? Pada selepas pada kita belajar sifat sidik. Lalu tu perbahasan kita berhenti. Pada sifat sidik tu nak menunjukkan supaya kita jadi siddiqin di sisi Allah yang sadaqah. Yang kita sebut sadaqallahul azim, tapi kita tak pernah belajar apa lafaz sadaqah. Cuba kita belajar lepas baca Quran, sadaqallahul azim, sampai besar kita buat gitu tanpa mengetahui apa makna di sebalik itu. Habis dah bab sidik, tu bab amanah pula. Bab amanah kita belajar atas dalam musyahadah apa? Mesti capai iman yang tak ada lalai. Sebab kalau lalai, dia tak panggil iman. Lalai dia panggil kufur. Nak capai iman yang sebenar, iman yang macam Nabi. Sebab Nabi tak pernah lalai daripada beriman.
Sebab tu kita belajar sifat amanah rasul sebab ada ta'aluk. Kita tak mau kait ta'aluk saja panjang lebar. Sebab tadi tak selesai. Sebab ada relate dia ke depan baru kita nampak. Jadi nak dapat iman yang tak pernah lalai macam mana? Mesti kenal sifat dia. Mesti kenal musyahadah sifat amanah rasul. Yang sifat amanah rasul kalau kita kenal, belajar betul-betul atas jalan musyahadah, baru kita sedar mana apa yang iman yang tak pernah lalai. Kita ni kalau orang tak cerita kelalaian kita, kita tak mengaku sebab kita tak sedar yang kita lalai. Betul? Melainkan kita keluar pada kelalaian baru kita sedar lalai aku dulu apa. Tak ada siapa nak mengaku. Masuk saya sendiri. Tengah makan nasi lalai beriman. Bismillah baca dah. Saya sekolah agama kecil sampai besar. Tapi makan nasi lalai nak makan dengan beriman, tak tahu macam mana nak makan dengan beriman. Tak tahu. Ingatkan baca bismillah makan beriman dah. Tak. Isbat semua jatuh pada makhluk. Semua jatuh pada diri. Semua jatuh pada maf'ul, tak jatuh kepada fa'il. Rupanya bila tak belajar iman betul-betul atas jalan musyahadah yang berkait dengan iman rasul, yang sentiasa amal iman dia, kita tak dapat iman macam sahabat tu. Tengah makan pun kita hilang iman. Kalau mati tengah makan macam mana? Tengah semayang pun kita tak tahu macam mana nak semayang dengan keadaan beriman. Kalau kita tak belajar apa dia sifat amanah rasul. Apabila kita belajar baru sedar iman yang kena beriman ni pintu dia pintu af'al. Pintu af'al rasul. Lepas tu kita belajar melalui af'al rasul, baru kenal diri yang beraf'al tu, yang bersifat dengan sifat Nabi. Amanah. Kita duduk atas level ni, level sifat amanah supaya dapat musyahadah. Baru dapat ta'aluk dengan Nabi. Baru dapat ta'aluk. Macam budak sekolah tertakluk dengan undang-undang sekolah. Begitulah kita yang tak pernah tertakluk dengan Nabi sebab tak kenal sekolah. Itulah sekolah kita. Nabi, madrasah bukan Nabi, madrasah umat. Itu masuk ummi. Tapi tak sampai kepada ta'aluk Nabi yang bersifat dengan amanah. Sebab tu iman kita tak dapat iman macam Nabi. Malangnya itu yang kita minta setiap hari. Tak? Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan yang telah engkau beri nikmat iman kepada mereka. Siapa mereka? Nabi-Nabi dan rasul-rasul. Kita baca Fatihah tu je kan? Kita minta jalan iman macam iman Nabi-Nabi, tapi tak kenal iman Nabi macam mana. Dan tak tahu apa dia iman yang aminin. Iman ini iman yang sentiasa jaga, tak pernah lalai. Itu Nabi kata akhir zaman nanti umat dia, pagi-pagi dia beriman, petang-petang dia tapi dah aku yang ada tu. Pasal kita lalai sedar dengan tak sedar. Tak sedar keadaan beriman. Apa yang kita nak kenal beriman, kelakuan beriman ni senang kan? Pintu dia rububiyah. Sebab tu kita kenal Rasulullah melalui pintu faham rububiyah dulu. Rububiyah af'al dulu. Sebab nak beriman kepada Allah mesti kenal iman Rasul, baru dapat beriman pada Allah. Kita nak beriman pada Allah, jalan beriman pada Rasul kita tak jumpa. Sebab tu kita beriman pada Allah Ta'ala freestyle. Malaysia cara Malaysia, Indonesia cara Indonesia, Perak cara Perak, Kedah cara Perak, cara Tok Imam cara Tok Imam, Tok Bilal beriman cara Tok Bilal. Masing-masing punya style. Dia tak standardized, tak seragam. Sedangkan kita dituntut menyeragamkan semua ni. Jangan berpecah belah daripada keseragaman. Berpecah belah yang Nabi kata 73 golongan, satu saja yang selamat. Nak kembali kepada satu. Tak ada jalan lain, belajar dengan jalan musyahadah. Baru faham rupanya nak dapat iman yang betul macam iman Rasul yang kita minta pada Fatihah tu, kenal jalan rububiyah Allah Ta'ala. Mana? Sebab jalan yang menghubungkan kita dengan Allah tak ada jalan lain, hanya melalui jalan rububiyah. Sebab tu pengalaman kita di alam ruh pertama sekali bertemu zat Allah Ta'ala melalui jalan rububiyah. Rububiyah ni af'al lah. Sebab tu dengan Rasul juga kita belajar ikut jalan af'al. Dan kita kena mengaku af'al tu atas jalan mudhari'. Ashhadu tu lafaz buatan yang mudhari'. Mudhari' ni maksud setiap masa tak boleh lalai iman dia. Lalai apa? Lalai daripada isbat.
Sebab benda yang kita nak isbat ni ialah pada rububiyah. Rububiyah ni af'al Allah. Kalau kita tak kenal af'al Allah, kita tak dapat isbat pada af'al Allah. Sebab tu kita kenal af'al Rasul dulu, baru dapat jalan af'al Allah. Tiba-tiba kita nak isbat pada af'al Allah tanpa melalui af'al Rasul. Kita ikut af'al siapa? Takkan berjaya. Satu aja jalan berjaya, jalan Rasul. Betul, kita belajar melalui Taurat ataupun perjalanan Rasul, baru kita tahu nak isbat dekat rububiyah Allah Ta'ala. Kerana kita telah menyaksikan zat Allah Ta'ala ketika alam roh melalui hubungan ataupun lafaz rububiyah yang Allah tanya, ma alastu bi rabbikum. Sebab tu kita dibekalkan kalimah syahadah, supaya kita sedar rububiyah Allah Ta'ala yang tak pernah lepas daripada kita. Setiap masa pula tu, setiap masa. Cuma kita tak perasan. Tak perasan. Orang nak bagi perasan dia kena musyahadah. Sebab rububiyah Allah Ta'ala tak dapat dilihat dengan pandangan zahir, hanya dapat dilihat dengan pandangan rohani. Rohani yang mengaku syahadah. Qalu, mereka berkata roh-roh itu ketika ditanya, bala bersyahadah, syahidna. Itu kita nak belajar syahadah supaya terang apa yang kita nak isbat pada Allah Ta'ala. Itu pada tajuk sifat maknawiyah dulu. Siapa rasa banyak terlepas tajuk tu, pergi balik surah Taman Cempaka hari Rabu dengan hari Isnin lepas Zuhur, pergi ambil balik. Sebab kalau tak faham yang tu, nak masuk bab suluk ni tak dapat. Sebab tu makam pertama dulu. Makam apa? Tawajuh dulu. Tawajuh ni atas jalan tafakur. Nak isbat, kalau tak tawajuh, tak boleh nak tafakur. Kalau tak boleh tafakur, kita takkan nampak apa pun rububiyah Allah Ta'ala, tak dapat nampak dengan pandangan musyahadah. Sebab Allah Ta'ala bukan zahir. Allah Ta'ala batin pada alam zahir, dan dia zahir pada alam yang batin. Jadi apa alam batin kita? Roh. Maka Allah Ta'ala akan zahir pada rohani kita. Atas jalan tafakur. Itu dulu kita belajar sifat maknawiyah dulu. Selesai tu, baru boleh bawa pada suluk atas jalan qalbi melalui sifat amanah Rasul. Connected nak dapat Allah Ta'ala, nak jalan perjalanan yang nak sampai kepada Allah Ta'ala rohani kita ni, ialah dengan iman yang betul. Apa dia? Iman yang tak ada syirik dan kufur. Itulah iman yang betul. Masalah dia, kita dah fahamkah apakah syirik, apakah kufur? Tak faham, berat nak berjalan. Kita masih bawa beban syirik dan kufur. Pasal tu kita tak berjalan-jalan, sebab berat. Duk heret beban syirik dan kufur. Ingat kuat syirik ni pergi sembah berhala, dia tak kong syirik. Tak. Tengah makan pun syirik, tengah semayang pun syirik. Pasal kita tak nampak af'al Allah. Dan af'al Allah tu kita sangka af'al kita pula tu. Tu syirik. Syirik mana bersekutu. Kita sekutukan af'al Allah dengan af'al kita, walaupun mulut tak kata, tapi dia berlaku dalam batin, dalam rohani. Begitu. Hati yang berat nak berjalan, tak berjalan-jalan. Berjalan ni siapa suruh? Berjalan ni kerana perjalanan rohani ni ialah satu perjalanan nak kembali kepada zat Allah Ta'ala. Kembali pada Allah ni, Allah sebut dalam Al-Quran, wa huwallahu la ilaha illahu lahul hamdu fil ula wal akhirah wa lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Dengan hukum, dengan bijaksana Allah Ta'ala, asal hukmu ni sifat hakim Allah Ta'ala asal. Dengan sifat bijaksana Allah Ta'ala, dia datangkan hukum-hukum kepada kita. Hukum tu datang daripada bijaksana Allah Ta'ala. Maka hukum tu bila datang pada kita belajar atas jalan syariat. Syariat tu ialah undang-undang yang datang pada Allah Rasa bawa, mesti melalui atas jalan hukum. Tu ada taklif. Tu ada wajib, sunat, haram, harus, makruh pada syariat. Wajib, ada mustahil, harus, mustahil, wajib, harus bagi akal. Itu hukum mantik pula, hukum berakal. Dan ada juga hukum adat, sebab kita hidup atas jalan zahir, atas jalan adat. 3 bahagi hukum bagi hukum adat. Wajib, mustahil, harus bagi adat. Mahir semua hukum-hukum ni, baru dapat kembali pada Allah Ta'ala.
Hari ni kita tak berjalan nak kembali kepada Allah Ta'ala, kita tak tahu pun berjalan nak sampai mana. Berjalan mesti sampai. Kita tak tahu sampai mana. Ni cerita nak salib kepada Allah Ta'ala. Pertama, perjalanan kena tahu dulu apa jalan apa, nama apa jalan. Macam nak pergi Ipoh, jalan apa? Tegeling. Pergi Ipoh tahu jalan Pasir Putih, straight pergi Ipoh. Nak pergi kepada Allah kita tak tahu nama jalan. Adakah boleh sampai? Tak boleh. Lepas tu kita belajar ta'alluq uluhiyah pada sifat maknawi dan ma'ani. Lepas tu kita belajar ta'alluq nubuwah pada mengenal jalan-jalan nak menghubungkan kepada Rasul melalui sifat siddiq dia dulu, supaya dapat capai Allah yang kita iktiraf sebagai sadaqah Allah, sadaqallah lah. Baru jadi siddiqin pada iman kita. Kemudian kita belajar beramanah untuk mencapai Allah yang bernama Zat dia Al-Mu'min Al-Muhaimin. Nak capai tu mesti kenal amanah Rasul. Sebab sifat amanah tu datang daripada kata nama dia, masdar dia. Baru kita dapat iman yang tak padam. Pasal apa iman yang tak pernah padam? Sebab tawajuh berlaku sentiasa. Apa yang berlaku depan kita semua nampak atas jalan isbat tawajuh. Semua kita boleh isbat ke jalan tafakur. Kita tahu af'al Allah Ta'ala, kita kenal rububiyah Allah Ta'ala, kita kenal khalaqa Allah Ta'ala, kita kenal tanjizi sifat ma'ani Allah Ta'ala, kita kenal sulhi, kenal tanjizi, kita kenal hadis, kita kenal rububiyah, kita kenal macam-macam teknik sifat Allah. Baru boleh isbat. Itu semua kena tafakur. Baru iman tu boleh hidup sentiasa. Nampak apa semua, nampak af'al Allah, nampak perbuatan. Cakap senang, nak buktikan tak ada. Cakap siapa pun boleh cakap, tapi nak amal payah. Yang tu kita belajar sifat ma'ani ma'nawi. Baru boleh isbat pada jalan kaunu Allah punya qadiran. Kalau tak kita nampak kaunu makhluk punya qadiran. Makhluk mana ada sifat qadar. Kudrah tu sifat Allah. Kita pibuh sifat kudrah pada makhluk, siapa suruh? Itu kongsi nama dia. Itulah syirik. Kalau tak reti nak tafakur. Pasal nak tafakur kena tawajuh. Maka semua kita isbat sifat Allah letak kat makhluk atas jalan tak sengaja. Bahkan sifat Allah pun kita buh dalam diri kita. Sebab tak kenal sifat Zat Allah Ta'ala Al-Mu'min Al-Muhaimin melalui jalan sifat amanah Rasul. Maka kita akan khianat dengan iman kita. Kita disuruh beriman mengesakan Allah, tapi tiap-tiap hari kita menyekutukan Allah. Tak sedap. Kalau dapat tahu nama iman yang betul macam Nabi yang bersifat amanah, baru boleh berjalan. Berjalan ni berjalan mana? Berjalan rohani nak menuju kepada maujud Allah Ta'ala. Wujud dah selesai. Wujud kena selesai tu. Kerana berjalan kepada wujud Allah Ta'ala. Allah wujud zat dia apa? Bilal makani, bilal zamani. Bila nak sampai? Sedangkan kita berjalan atas tempat, atas jalan, atas muka bumi. Rohani berjalan atas mahsyar, atas mizan, atas macam-macam atas bertempat. Allah Ta'ala zat dia maqdum zati. Maqdum maknanya tak perlu kepada tempat, sebab dia qaim bi nafsi sifat dia. Sebab af'al dia merujuk kepada perbuatan zat dia. Maka af'al pun jadi bila makan bila zaman, sebab zat dia bila makan bila zaman. Macam tu bila kita nak sampai? Dah wujud pun tak bertempat. Wujud dia, kita capai wujud dia dengan ilmu apa? Dengan ilmu tawajuh. Boleh jumpa wujud Allah di dunia atas jalan tafakur, tawajuh melalui sifat-sifat maknawi. Bicara apa sifat maknawi? Kaunu wujud dia. Kudrah tu wujud lah. Bukan Allah wujud kena ada kudrah. Kalau wujud zat dia kena ada kudrah, maknanya sebelum tu dia tak ada kudrah. Dia kena buat kudrah tu berubuh kat dia. Tu tak esa nama dia. Jadi cerita kudrah ni cerita wujud lah. Capai hal apa? Hal ni kaunu Allah punya qadiran. Qadiran tu kudrah wujud zat. Hari-hari boleh jumpa wujud zat Tuhan. Orang tak berani mengaku jumpa wujud Tuhan. Kita belajar cari wujud Tuhan sampai jumpa. Dah selesai dulu. Baru layak berjalan. Berjalan ni yang dipanggil salikin. Kena ada suluk. Jalan di mana? Berjalan kepada maujud. Apa beza maujud dengan wujud? Maujud zat. Zat tu mubtada.
Siapa habaq? Allah lah habaq dalam Quran. Nah, la ilaha illallah. Ayat tu panggil apa? Jumlatul ismiyah. Dalam jumlatul ismiyah dipanggil apa? Mubtada, khabar. Mana mubtada? Allah, mubtada. Khabar pada mana? Pada ilah. Ilah tu wujud, ismu sifati, Allah ismu zati. Jadi zat tu apa? Zat tu maujud. Maujud tu mubtada. Sifat tu wujud, wujud tu khabar. Nah, kan kita belajar dulu. Ni nak peringat, nak peringat. Selepas ni kita nak berjalan, nak berjalan. Jalan sunnah. Jalan sunnah. Sebab semua ni Allah tunjuk habis dalam Quran. Nabi dah cerita habis perjalanan nak menuju kepada Allah. Betul ulama tulis dalam kitab-kitab tasawuf. Orang-orang yang berjalan, ya ayyuhas salikin. Wahai orang salik tu berjalan lah. Orang berjalan dia kena ada suluk. Suluk mana? Suluk ni qalbi. Dulu kita nak cari wujud Allah Ta'ala pada akli, tafakkur. Tafakkur Nabi kata tafakkaru sa'atin khair min ibadah sab'ina sana. Nah, sebab Allah suruh tafakkur. Pasal Quran diberi bukan bagi kat lembu kerbau. Lembu kerbau an'am. Quran Allah bagi dekat liqaumi yaqilun. Untuk kaum yang gunakan. Nah, wa zalika yubayyinullahu lakum min ayatihi la'alakum pakai akal taqilun. Nah, jadi pakai akal kita untuk apa? Untuk cari wujud Allah Ta'ala. Sebab kaedah dia ma'al wujudi fa'asa ja'alafu. Wujud cari mesti jumpa. Kalau faham semua kaedah daripada nafsiyah, ma'ani, maknawi, salbiah semua faham, boleh jumpa. Macam kita belajar dulu. Tu pada peringkat tawajuh dia panggil. Tawajuh sebab nak tafakur dia mesti ambil jalan tawajuh. Siapa tak boleh tawajuh dia takkan hadir tafakur pada dia walaupun ilmu dia 4 kontainer. Tak dapat. Tambah tak ada ilmu, apa yang nak tafakurkan? Apa yang nak ditawajuhkan? Ni. Itu lepas. Ni cerita kedudukan sidik tu pada tawajuh tu. Pada kedudukan kita belajar sifat amanah pada nak amal atas jalan qalbi. Qalbi itu tempat suluk. Suluk apa? Suluk artinya kosongkan hati daripada akhirat. Akhirat ni apa? Masih Allah. Masih Allah ni apa? Selain pada Allah. Selain pada Allah. Baru boleh salik. Salik ni apa? Salik ni berjalan. Apa yang berjalan? Roh. Jalan di mana? Nak kembali kepada zat Allah Ta'ala. Sebagaimana yang Allah janjikan nikmat ahli syurga, dia akan memperlihatkan zatnya. Tu tempat jalanan kita kembali. Semua orang boleh kembali ke? Tak. Syarat kembali macam mana? Wujud selesai dulu. Sebab perjalanan kepada maujud bermula dengan kenal wujud. Mana dalil? Allah Ta'ala kata dalam Al-Quran, wa man kana fi hadhihi a'ma, siapa buta lah ni tak kenal wujud dia, fahuwa fil akhirati a'ma, dia akan dibangkitkan di akhirat esok buta juga, tak boleh kenal maujud Allah Ta'ala. Wa adallus sabila, tak akan kembali kepada Allah. Sebab tu kita belajar tentang wujud Allah Ta'ala di dunia. Itu tiap-tiap hari kita kena musyahadah pada wujud dia. Itu amalan imannya sahabat-sahabat. Yang orang dah tinggal tak mengaji, universiti di mana? Jordan, tak jumpa. Azhar, tak jumpa. Melainkan jumpa guru-guru yang muktabar. Sebab tu kita baca kitab lama, tu maksud muktabar asli. Muasarah ni ilmu universiti oleh Islam. Tu panggil apa? Muasarah. Campur ayak. Macam susu dengan campur dengan ayak. Macam tu lah umpama nak faham senang. Jadi kalau kita faham jalan yang muktabar, kita akan faham rupanya wujud Allah Ta'ala ni boleh dicapai semasa di dunia, dan maujud Allah Ta'ala tak boleh dicapai semasa di dunia. Maka kita kena rehat dulu di alam barzakh, bangkit pada alam barzakh, baru sambung berjalan bersama awliya-awliya Allah Ta'ala, anbiya wal mursalin. Jalan mana? Berjalan menuju kepada zat yang maujud. Itulah maksudnya walahul hukmu wa ilaihi turja'un. Allah jemput kembali kepada zat dia. Maka ahli-ahli syurga yang mengenal dia semasa di dunia, dia akan memperlihatkan, membalas dengan nikmat yang paling tinggi. Dia akan memperlihatkan ahli-ahli ma'rifah yang mengenal
wujud dan maujud dia akan tunjuk zat dia. Macam mana kita boleh tengok zat dia? Tak ada khaifiyat. Tak ada khaifiyat maksud apa? Tak ada cara-cara untuk tengok zat. Sebab zat Allah Ta'ala bukan makhluk, melainkan Allah yang membuat kita supaya boleh tengok zat dia atas jalan inkishaf. Betul kita belajar sifat kudrah dia dulu atas jalan 8 ta'aluk, daripada sulihi, daripada tanjizi, daripada qubdah sampai kepada inkishaf. Itu ta'aluk. Kenal perbuatan Allah. Dengan ta'aluk inkishaf itulah dia boleh beri kita lihat yang memang asalnya kita tak boleh lihat. Itu maksud wallahu ala kulli syai'in qadir. Seperti yang Rasulullah sebut dalam riwayat-riwayat hadis, pada orang-orang yang mendapat nikmat tertinggi di syurga memandang zat Allah Ta'ala. Itulah maksudnya walahul hukmu wa ilaihi turja'un. Itu yang dimaksud dengan perjalanan. Perjalanan apa? Perjalanan rohani. Kenapa perjalanan rohani? Kerana asal roh itu telah bertemu dengan zat Allah Ta'ala. Ketika alam roh. Lepas tu perjalanan roh tu masuk ke alam zahir, dia hilang musyahadah. Maka dihantar Nabi-Nabi bawa kembali musyahadah tu supaya kenal zat dia melalui khabar, supaya kenal mubtada. Khabar tu wujud, mubtada tu mawujud zat. Jadi di dunia ni kita belajar kenal zat Allah Ta'ala takat mana? Takat wujud. Tujuan dia untuk mencapai hakikat zat Allah Ta'ala pada mawujud. Ada orang Islam wujud dengan mawujud tak berbeza lagi. Ada orang macam tu. Kita doakan mereka supaya ditemukan Allah Ta'ala. Kadang nama dia kita tak kenal Allah, kenal nama lah. Kenal nama tak kenal diri yang mempunyai nama. Rugi. Jadi persoalan dia, bolehkah kembali kepada Allah? Kalau ikut hukum zahir tak boleh. Tapi kita bukan Allah. Allah yang menentukan segala-galanya. Tapi kalau mengikut hukum atas jalan zahir, tak ada can. Sebab janji dia macam tu. Wa man kana fi hadhihi a'ma fa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabil. Tak dapat. Jadi perjalanan yang kita maksudkan di sini mesti melalui perjalanan yang Rasul tunjuk. Lain daripada jalan yang Rasul tunjuk tak dapat. Jadi siapa yang tunjuk jalan ni? Ulama yang Allah iktiraf dalam Al-Quran. Siapa dia? Aulia Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kerana mereka yang kenal Nabi. Sebab tu kita belajar dulu ilmu ta'aluk nubuwah dan ta'aluk musnad. Musnad ni apa? Pemilik, orang yang ada sanad. Supaya tahu perjalanan. Nak pergi jalan apa? Pasir Putih. Kalau ke Taman Cepaka, Tajalin. Kita tahu nama jalan. Nak pergi kepada Allah tak tahu nama jalan adalah satu kerugian besar. Sebab tu dulu kita belajar ta'aluk tu semua. Baru dapat zat yang kita sebut sebagai Al-Mu'min Al-Muhaimin tu, melalui sifat amanah Rasul yang kita nak belajar pada peringkat ni. Baru dapat iman yang macam Rasul, iman yang tak pernah lalai kufur. Sebab kita tak boleh isbat pada af'al Allah, tak kenal. Jadi kalau kenal af'al Allah Ta'ala sentiasa boleh isbat, sentiasa. Tu iman yang tak lalai nama dia. Bila tak lalai daripada iman, baru layak dengan amin. Itu sebab tu kita belajar sifat amanah Rasul. Sebab ni kita nak minta supaya dapat nikmat iman. Bukan nak minta, memang hari-hari kita minta. Dalam surah Fatihah minta nikmat iman macam iman Nabi-Nabi. Ni jalan ni. Macam ni lah hal keadaan Nabi-Nabi beriman. Tapi kita tak jadi Nabi. Oleh kerana kita iktibar dengan sunnah Nabi, kita dapat sikit rasa, macam ni Nabi beriman, tak pernah padam dia. Iman kepada Allah sentiasa Nabi boleh isbat pada Allah. Mustahil Nabi terlupa nak isbat pada Allah Ta'ala. Melainkan umat. Jadi kita jumpa jalan untuk tidak lalai isbat kepada Allah Ta'ala. Itulah iman yang dikehendaki. Sebab tu kita belajar atas jalan musyahadah sifat amanah Rasul. Baru kita boleh berjalan atas jalan suluk. Kerana ta'aluk iman, al-imanu fi qalbi. Suluk pada qalbi ni panggil apa? Nak buang akhyar masih Allah. Selagi ada syirik, kufur, benda-benda selain pada Allah kita iktikad, perjalanan kita akan berat. Perjalanan ni apa? Rohani, bukan qalbu. Qalbu ni tempat suluk. Sebab tu minggu lepas kita cerita makna suluk dengan salib. Ingat? Pada makna balaghah tafri'us sama'i. Ingat?
alif waw ya. Kalau hukum tajwid panggil apa? Mat. Ni bukan ilmu tajwid. Ni bukan ilmu mantik, ni ilmu balaghah. Tafri'us sama'i ni ilmu balaghah. Balaghah pada suluk dengan salik ni ada perkataan waw dengan ya. Ingat minggu lepas cerita tu. Maknanya bila ada tafri'us sama'i, dua perkataan ni ada hubung kait. Kalau ada suluk baru boleh salik. Mustahil orang yang salik dia tak ada suluk. Artinya orang yang salik tentu dia ada suluk. Orang yang suluk tentu dia sedang salik. Itu maksud dia tafri'us sama'i tu. Sebab kita nak ambil jalan suluk pada qalbi, nak buang semua akhir dalam hati. Imam Ghazali dia faham semua ni. Dia yang ajak kita ilmu macam ni. Lalu diiktikad oleh imam-imam mazhab. Dikumpul pula oleh Imam Abu Hasan Asy'ari Al-Maturidi. Lalu ditulis pula oleh Imam At-Tahawi dan ulama-ulama Melayu yang mengikuti jumhur ulama. Bukan ulama yang terkeluar jumhur. Ulama terkeluar jumhur tu berlambak. Tak boleh ambil. Dan ulama pun ada yang terkeluar pada jumhur. Ustaz lagi berlambak. Yang tu yang bawa akidah bengong kat kita. Akidah Nabi Adam berdosa. Akidah apa? Akidah Nabi buta huruf. Nanti tak? Kita bahas dulu. Mustahil Nabi Adam berdosa. Pasal kan dia maksum. Nanti tak? Mudah. Dia maksum berdosa. Macam ni? Tak. Nabi berdosa, dia tak masuk neraka lah. Tak adil Tuhan dia tu. Ada orang berdosa kena masuk neraka. Ada orang berdosa tak payah masuk neraka. Tuhan faham dia tu. Tak ada ilmu, tak ada kayu pun. Kita pun hangguk bila orang kata Nabi Adam berdosa kerana terpayah terberdaya dengan iblis. Pasal tak erti. Dibawa oleh orang yang tak erti. Cerita apa? Kalau ulama pun ada yang terkeluar pada jumhur ulama. Ustaz bukan ulama, lagi berlambak yang terkeluar pada jumhur ulama. TV9 pagi-pagi jaga. Allahu Akbar. Sebab ilmu mesti tak ada ni mesti. Tak ada. Lepas tak belajar ilmu cara macam ni. Dan lepas yakin ilmu iman dia betul. Buat apa? Doa ke depa. Mudah-mudahan jumpa ilmu yang betul. Pada muktabar bukan muasar. Muasar bukan susu asli dah campur air. Muktabar susu yang tak campur dengan air. Itu maksud nak bagi faham. Jadi jumhur ulama mengatakan apa? Mengatakan beriktikad dengan akidah Imam Ghazali yang bersalahan dengan ilmu akidah Imam yang pakar perubatan Ibnu Sina. Bercanggah di mana tu ke depan kita bincang. Yang kita ikut ni aliran Imam Ghazali. Lepas tu Wahabi dia sangat anti dengan Imam Ghazali. Pasal tak? Sebab dia tak mau mazhab, tentu dia anti pada Imam Ghazali. Sebab imam mazhab semua pengikut Imam Ghazali. Apa kata Imam Ghazali? Ma fi qalbi ghairullah. Yang kita duk nyanyi dulu masa budak-budak duk sekolah agama duk nyanyi ma fi qalbi ghairullah. Itu sambungan nur. Sebenarnya itu syair. Syair dia nak meluahkan perjalanan rohani dia supaya kita boleh ikut dalam kitab-kitab dia. Kitab apa nama kitab dia? Kitab besar Ihya Ulumuddin. Karangan Imam Hamad bin Ahmad Al-Ghazali. Ghazali itu gelaran nama tempat dia. Tapi oleh kerana kitab itu sangat tinggi berbahasa dia, maka ulama nipihkan supaya orang awam senang faham. Sampai ulama zaman Melayu kita tu keluar Sarus Salikin min Hadil Abidin. Tak bagi faham tu. Syair tu ada dalam tu. Dia menceritakan perjalanan kita kalau nak kepada Allah, ma fi qalbi ghairullah. Tak boleh ada selain pada Allah. Pasal hati ni tempat suluk. Suluk ni macam enjin lah. Enjin dengan kereta. Kita nak pikan, masuk dalam kereta tak payah start enjin. Tutup pintu. Tutup pintu, masuk gear. Pegang steering. Enjin tak hidup. Boleh jalan? Boleh sampai kan? Tak sampai. Tu masuk suluk. Suluk tu enjin. Kena ma fi qalbi ghairullah. Kosongkan. Masuk apa? Masuk Allah. Masuk Allah macam mana Allah bukan boleh duduk dalam ni. Yang tu yang kena ambil. Nanti minggu depan tu kan. Sambung malam ni ikut sebelah dah. Memang kau orang nak beli muka ubat makan nasi. Nak putih dah ni, nak putih. InsyaAllah 2 minit 2 minit. 2 minit muqayyad bukan 2 minit mutlak. Siapa faham? Tak faham sudah. 2 minit muqayyad. Panggil apa? Bila dah kosongkan hati,
baru nur tu bersinar menyuluh jalanan kita yang zulumat gelap. Jalan ni tak nampak sebab ni jalan batin, bukan jalan tar yang dipaduk turap ada lain tengah jalan, itu jalan zahir. Jalan ni jalan musyahadah, jalan rohani. Sebab tu panggil salib. Salib ni berjalan. Jadi orang yang dah ada suluk, dia mesti boleh salib. Orang yang sedang salib, dia mesti sedang suluk. Bukan suluk tarikat yang kena sebulan sekali pergi tu, kan? Tu suluk passion mereka. Tak boleh kata tak betul, dia marah ni. Ada benda yang betul juga dalam tu. Bukan semua tak betul. Yang tak betul tahu nak? Tak kerti syariat, terus ambil tarikat. Yang tu tak betul. Merewang jadi. Sekolah rendah tak pernah terus masuk universiti. Merewang lah. Merewang lah. Sekolah rendah tu. Sekolah rendah tu syariat. Itu baru hakikat. Baru pergi kepada tarikat dan makrifat. Lepas tu cerita lagi. Jadi suluk ni macam mana? Suluk ni bahagian roh. Baru roh mampu berjalan. Sebab tawajuh settle, suluk settle, baru boleh salib. Salib ni satu perjalanan rohani yang berjalani roh kita nak pergi kepada zat Allah Ta'ala bermula sekarang. Cuma kita rehat masa masuk alam mahsyar. Rehat tu kalau ditanya boleh jawab soalan marah-muka. Itu yang kita belajar, kenai apa dia af'al. Sebab Rabb ni rububiyah yang ada af'al, yang ada tanjizi, yang ada khalaqa atas dia. Macam-macam lah kita belajar dulu. Murai tentu lagi. Janji tadi 2 minit muqayyad kan. Ni nak ambil lagi 2 minit muqayyad. Nama muqayyad. Nak tunggu saat 2 minit tu. Dah. Nak habis dalam satu bab aja lagi hujung lah. Jadi nak berjalan ni perjalanan rohani. Jalan kena tahu. Macam mana cara nak berjalan kena tahu. Dan perjalanan rohani ini bukan macam perjalanan jasad. Jasad ni dia berjalan dengan kaki dan badan kepala ikut sama. Rohani tak berjalan pakai kaki. Rohani dia berjalan macam jasad juga. Kalau kaki berjalan, kepala dan badan tangan semua ikut tak berjalan? Ikut lah. Perjalanan rohani ni bukan jasad, qalbu, sir, semua akan ikut berjalan sekali. Akal, benda-benda anggota rohani yang tak dapat dilihat dengan mata kasar. Apa dia? Akal, rasa, perasaan, nafsu. Itu semua tu akan berjalan sekali. Dan perjalanan tu akan jadi ringan sebab enjin hidup. Enjin tak hidup, tak berjalan, rohani tu takkan sampai kepada Allah. Jadi perjalanan tu akan berhenti rehat ketika alam barzah dan bangkit pada alam barzah tu akan sambung perjalanan tu bersama orang-orang yang sedang berjalan. Siapa dia? Aulia-aulia Allah Ta'ala. Berjalan ni nak menuju kepada zat Allah Ta'ala. Tu bahagian maujud bila bangkit di alam mahsyar, alam akhirat. Pastinya dia wujud di alam wujud, alam zahir di dunia ni wujud kena selesai. Sebab masa nak rehat tu, soalan nak bagi rehat tu marah buka. Tak boleh jawab, tak rehat. Nak rehat macam mana? Asyik kena balurnya. Nak tanya marah buka, amalan tak ada pada rububiyah Allah. Tak ada satu amalan pada af'al Allah Ta'ala. Itu masuk asyhadu. Asyhadu ni lafaz amalan fi'lul mudhari'. Tak ada. Bila tak ada, tak boleh jawab. Sebab nak jawab tu amalan. Bila tak boleh jawab, bukan rehat alam barzah. Kena belasah di alam barzah. Marah buka, tak boleh jawab. Roket tengok atik kata balon. Balon tu bukan dalam kubur. Kubur alam zahir. Balon tu dalam alam barzah. Alam barzah bukan alam zahir. Alam barzah alam batin. Kubur tu alam zahir. Itu bab ke depan kita bincang. Sampai bila? Korek balik, tanya balik. Korek balik, tanya balik. Sebab tak ada amalan yang boleh jawab pada rububiyah Allah Ta'ala. Naik sampai mana? Sampai tiupan sangkakala yang ketiga untuk bangkit semua orang-orang yang dah mati ni, dihidupkan semula fa'ahyakum. Dihidupkan semula mereka ni untuk dihisap
Dihisap kebanyakan cerita. Ada orang yang ringan hisap, ada orang yang tak dihisap, ada orang yang disusahkan hisap dia, macam-macam. Tapi kita bukan nak cerita itu. Kita nak cerita perjalanan orang-orang yang telah selesai pada wujud Allah di dunia. Dia rehat sebab boleh jawab soalan barzakh. Malaikat kata rehatlah. Rehat. Baru nak rehat, sudah bangkit. Tiupan sangkakala ketiga, kejap dah, tak ada rasa nikmat alam barzakh, tak ada rasa, sudah nak bangkit dah. Kejap lah, nak suka. Nikmat ni sekejap lah. Riwayat hadis. Bangkit daripada kubur di alam barzakh, di alam mahsyar, esok berkumpul bersama orang-orang yang ijma', yang sepakat akidah, yang tak ada syirik kepada Allah, tak ada kufur kepada Allah Ta'ala, dan mereka ni akan menyambung perjalanan kepada maujud Allah Ta'ala. Satu yang dimasukkan salik tu, satu yang dimasukkan kata kena ada suluk supaya boleh salik. Salik tu akan bersambung di sana. Salik kepada maujud setelah selesai wujud. Wujud tak selesai, kita takkan berjalan menuju kepada maujud, takkan sampai kepada zat Allah Ta'ala. Itu nikmat yang paling tinggi yang Allah nak tunjukkan kepada ahli-ahli yang mengenal dia. Itu yang dimaksudkan kembali kepada Allah Ta'ala tu. Maka nak kembali kena berjalan. Berjalan ni yang kita belajar atas takluk suluk pada qalbi, iman yang atas jalan amanah, supaya dapat capai zat Allah Ta'ala yang kita panggil dalam Asmaul Husna tu sebagai apa? Al-Mu'min, Al-Muhaimin. Itu sebab kita belajar sifat amanah atas dalam musyahadah. Jadi baru terang musyahadah ni kita, ni perjalanan iman kita. Baru nampak yang apa yang dikatakan berjalan menuju Allah. Nampak dah berjalan. Nak berjalan ni, berjalan minggu depan kita sambung. Pasal janji tadi 2 minit muqayyad. Yang tu yang Allah sebut dalam ayat Al-Quran, wa huwallahu la ilaha illahu lahul hamdu fil ula wal akhirah wa lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Golongan-golongan yang boleh kembali kepada Allah Taala. Supaya kita dapat amal, supaya kita masuk dalam golongan yang Allah sebut dalam Al-Quran. Jalan mesti tak ada jalan lain, mesti jalan Rasul. Sebab tu kita belajar kenal sifat Rasul atas jalan musyahadah. Jadi kita berhenti takat dulu. Minggu depan kita sambung pula insya-Allah taala. Minta maaf ambil masa belajar sikit. Aku qauli hadza li wa lakum astaghfirullah wa atubu ilaih. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna bit tauhid bil iman. Allahumma khrijna min adh-dhulumati ila an-nur waj'alna min as-salihin wal muttaqin wal muwahhidin wal mu'arifin wa na'udzu bika minasy syirki wa na'udzu bika min kufrika wa nastaghfiruka Allah rabbal baraya wa nastaghfiruka Allah min al-khataaya wa natubu ilaika wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam nabiyyan wa rasula walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Allah.